Okey, hari ni saya nak bercerita tentang buku kanak-kanak, dan kali ni saya ingin berkongsi refleksi yang saya dapat setelah saya baca buku ni. Jadi bukunya adalah I Cannot Do Anything. Okay, so menariknya buku ni kita boleh kongsikan lah sebenarnya buku ni kepada kanak-kanak, dan saya rasa bijak lah kalau seorang dewasa tu dia take a glance lah, baca sekilas sebelum beri kepada kanak-kanak. So buku ni dicadangkan oleh penulis sendiri untuk kanak-kanak yang berumur 4 hingga 8 tahun, dan buku ni adalah tentang life skills. So apa isi kandungan buku ni? So tajuk dia dah pun memaparkan dengan jelas, I cannot do anything. Contoh-contoh yang dia bagi ni macam, okay, contohnya dia melihat apa yang haiwan ataupun orang lain berbuat, dan ketika dia buat, dia kena marah, ataupun dia kena tegur, ataupun dia ditidakkan. Contoh dia, dia cakap macam ni, Lama meludah kawan dia bila dia marah. Kenapa saya tak boleh ludah? Ada juga yang dia cakap macam ni, bila adik sendawa makan kan, adik dia kecil lagi macam dalam baby macam tu, adik sendawa semua orang happy, tapi bila dia sendawa dia kena marah. Jadi banyak kekeliruan yang seorang kanak-kanak ni lalui ketika dia hanya sebenarnya meniru apa yang orang lain ataupun apa yang haiwan ataupun apa yang dia lihat dekat televisyen dan sebagainya. Dan dekat hujung buku ni dia ada bagi macam note to parents and other caregivers. Dan notes ni ditulis oleh school psychologist, dan dia mencadangkanlah beberapa perkara yang boleh dilakukan untuk menghadapi situasi yang sama dengan apa yang buku ni paparkan. Saya rasa buku ni sesuai untuk dikongsikan apabila kita nak terangkan tentang social interaction dan konteks. Sebenarnya mengikut konteks, tak ada masalah pun kita nak buat sesuatu tindakan. Contohnya macam, kalau macam kita mendapatkan rawatan gigi kan, kita mesti kena ludah lah. Doktor akan suruh kita ludah sebab dia nak bersihkan kita punya gigi. Sebenarnya tak ada isu pun untuk meludah, tapi ketika kita marah, kita meludah, yang itu yang salah. Dan dalam ni dia ada bagi tahu jugalah tentang cadangan-cadangan macam mana kita nak berinteraksi, contoh-contoh ayat, contoh-contoh konteks. Dan buku ni bagus. So refleksi yang saya dapat setelah saya baca buku ni adalah saya mula melihat pandangan kanak-kanak dan juga pandangan kita orang dewasa. Okay, biasanya kan kalau macam kita demam, macam saya sendirilah, kalau saya demam, saya akan dijaga dengan rapi. Dan maksud dijaga dengan rapi tu adalah saya akan minum air suam je. Lepas tu saya dah tak dapat menikmati coklat, aiskrim dan sebagainya. Kena tunggu sihat lah supaya simptom-simptom yang saya alami tu tak berlarutan. Tapi setelah saya berkenalan dengan kawan saya dari Filipin kan, dia cakap kalau diorang demam, diorang boleh minta apa je. It's like it's a bonus time. Diorang akan dapat apa-apa je. Saya macam terkejut tau. Macam benda tu bukan boleh buat demam tu jadi worse ke? Lepas tu dia kata, tak lah. Dan kita orang happy je dapat makan aiskrim, dapat makan coklat waktu demam. So, nampak tak? Ada beza kat situ. Untuk betul-betul mengatakan
sesuatu tu salah ataupun betul, dia betul-betul tertakluk kepada konteks dan pengalaman seseorang. Menerangkan kepada kanak-kanak lebih mudah untuk kata yang okay, this is our family's rule. Dan bila kita guna pula this is our family's rule, semua orang kenalah behave dengan cara yang sama. Bila benda tu tak dilakukan oleh ahli keluarga yang lain, kanak-kanak akan jadi confused. Dan benda ni tak bagus lah, sebab tidak ada consistency bila kita dah gunakan tu sebagai family's rules. Saya suka buku ni. Buku ni juga buat saya terfikir sebagai seorang dewasa. Saya rasa lebih baik untuk kadang-kadang bagi mereka masa dan ruang. Sebab kalau kita tegur di setiap perkara yang dia buat tu, dia akan menyebabkan kanak-kanak tu rasa macam terpenjara tau. Semua benda tak boleh. Main air tak boleh. Dah lah kita kena ulang-ulang mengingatkan dia. Diorang bukannya tak faham, tapi diorang belum ada self-control je. Dan kadang-kadang diorang suka tengok reaksi kita ketika kita say no. Itu je. Sebagai seorang dewasa, kadang-kadang saya rasa biarkan ianya berlalu. Dan bukan semua benda kita perlu jangkakan perubahan tu pada masa tu juga. Ada banyak masa, ada banyak benda yang perlu melalui fasa-fasa. Sebab kematangan tu kan tak datang dalam masa satu hari. Jadi kita biarkan dia bertumbuh. Selain dari tu, kita juga boleh macam have a private talk dengan kanak-kanak yang dah ready. Kalau dia tak ready, dia macam dia tak dengar lah apa yang kita cakap tu. So, kena faham jugalah. Kita sedang deal dengan kanak-kanak yang di level mana. Adakah dia dah bersedia ataupun belum. Jadi buku ni agak menarik untuk dikongsikan ataupun dibacakan kepada kanak-kanak yang berusia 4 hingga 8 tahun tadi. Seperti yang dia cadangkan. Cuba get ready lah. Get ready. Kalau katakan kanak-kanak tu tak tahu dan dia jadi tahu lepas baca buku ni, get ready yang dia akan eksperimen juga perkara-perkara yang dia baru belajar dari buku ni. So yang bagi baca, kenalah bersedia. Macam tu, okay? So, jumpa lagi. Bye!